murid-murid, selamat datang ke kelas Cikgu Asida. Okey, hari ni cikgu akan mengajar subjek sejarah. Mesti awak tak sabar kan? Cikgu pun tak sabar untuk mengajar. Hari ni kita akan belajar unit 1, Institusi Raja Payung Negara. Sebelum tu, cikgu akan terangkan dekat kamu dialog dalam buku teks. Raja berdaulat tonggak kerajaan. Raja atau Sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Baik, cikgu akan bacakan dialog antara guru dan murid. Okey. Tahukah kamu, institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal. Kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Raja atau Sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Okey, awak nampak murid perempuan yang bertudung, dia tanya, "Cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran Sultan selepas kedatangan Islam?" Jadi cikgu tu jawab, "Betul Syima, hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran Sultan." Jadi berdasarkan dialog yang kamu dengar, cikgu baca, apa yang kamu agak kita akan belajar pada hari ini? Ya, yang kamu akan belajar hari ini ialah pengertian raja dan kerajaan, konsep wandat antara raja dan rakyat, maksud daulat dan deraka, kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini, negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Cikgu akan bacakan sinopsis. Okey, institusi raja berasaskan pada zaman kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Unit ini menjelaskan pengertian raja, kerajaan, konsep wandat, daulat dan derhaka. Unit ini juga membincangkan kedudukan dan peranan raja-raja Melayu serta negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa ini. Payung negeriku. Raja atau Sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua raja-raja tersebut menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Jadi awak boleh tengok kat dalam peta ni, okey, terdapat berbeza gelaran dalam setiap negeri. Setiap negeri menggunakan pelbagai gelaran seperti raja, sultan yang di-Pertuan Besar. Jadi dalam buku teks kamu boleh tengoklah. Jadi kenapa institusi raja ni penting? Okey, dia penting kerana menjadi asas kepada pembentukan negara. Kiranya sultan ni lah menjadi payung dan tonggak negara tersebut. Tetapi ingat ya anak-anak, ada negeri yang tidak mempunyai sultan ataupun raja. Okey. So contohnya Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Yang di-Pertuan Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Di Negeri Sembilan, rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar, manakala di Perlis gelaran raja dikekalkan. Institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Okey, kita tengok yang warna merah tu. Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Okey, tapi pada zaman Jepun, raja dengan sultan ni tak memiliki kuasa yang mutlak ya. Raja atau Sultan dia hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Okey, manakala Governor Jepun dia mentadbir negeri-negeri Melayu. Maksudnya Raja Melayu ni dia tak ada hak pun untuk mentadbir negeri dia sendiri. Sebabnya itu diketuai oleh Governor Jepun. Kita tengok juga gambar yang sebelah tu, gambar raja dan permaisuri. Okey, tu kat mana tu? Okey, itu maksudnya dia menyampaikan titah ucapan peresmian di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-14. Selepas tanah Melayu mengalami pasca kemerdekaan, okey, jadi sistem raja perlembagaan ni diperkenalkan. Raja
mempunyai kuasa di bawah perlembagaan negeri. Jadi raja ataupun sultan boleh mentadbir negeri, dan lepas tu dikutai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Jadi institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Jadi kat sini ada 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang Pertuan Agong secara bergilir. Maksudnya yang akan memerintah secara bergilir lah. Tak ada seorang tu je memerintah, tak ada. Seterusnya, cikgu akan terangkan erti daulat dan derhaka. Okey, raja berdaulat. Raja atau sultan merupakan ketua dari bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Melalui mandat antara Seri Tribuana dengan Demam Lebar Daun, lahirnya konsep daulat dan derhaka. Okey, awak nampak kotak warna kuning. Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Manakala konsep derhaka pula maksudnya dia adalah ingkar rakyat terhadap titah perintah raja atau sultan. Jadi rakyat yang derhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal lah pada waktu dulu. Jadi kita tak boleh nak melawan sultan atau raja pada waktu dulu. Sekarang pun sama. Jadi seterusnya kita akan tengok institusi raja di dunia. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia lah. Jadi sekarang ada 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Jadi kat sini awak boleh tengoklah bendera, antara bendera-bendera yang masih mengamalkan institusi raja. Okay, ni bendera-bendera apa ni? Bendera Ratu Jamak. Okay, ni bendera antara bendera Malaysia lah. Bendera yang di-Pertuan Agong. Okey murid-murid, itu saja yang cikgu ingin sampaikan pelajaran hari ini. Jadi latihan pada minggu ini ialah kamu buka buku teks muka surat 14, jawab soalan di bawah ini. Ada A dan B, jawab semua sekali dalam buku nota sejarah. Itu sahaja. Assalamualaikum.